Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Majid bin Mat Yusof dan hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai Outward Foreign Direct Investment atau OFDI Korea Selatan. Bagi pembentangan ini kita akan melihat kepada 5 aspek. Pertama adalah pengenalan, kedua trend Outward FDI Korea Selatan, ketiga faktor peningkatan Outward FDI Korea Selatan, keempat kesan peningkatan Outward FDI Korea Selatan, dan akhir sekali kesimpulan. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Apakah itu Outward FDI? Outward FDI ini didefinisikan sebagai satu bentuk pelaburan asing yang dijalankan oleh sesebuah negara ke atas ekonomi negara lain menerusi firma-firma tempatan yang beroperasi di negara luar tersebut. Jumlah pelaburan yang dibuat oleh firma tempatan ke atas ekonomi luar kemudiannya dijumlahkan dalam sesuatu tempoh, contohnya pada akhir tahun, dan akan menjadi data FDI outward sesebuah negara. Sebagai contoh, Samsung, sebuah syarikat dari Korea Selatan, melabur secara langsung di Malaysia menerusi operasi mereka di beberapa industri. Seterusnya, kita akan melihat kepada aktiviti outward FDI Korea Selatan. Kemajuan ekonomi Korea Selatan yang pesat mendorong firma untuk meluaskan capaian mereka ke pasaran luar. Kemajuan ekonomi yang dikecapi adalah hasil campur tangan kerajaan yang berlaku dalam ekonomi negara sejak 1960-an ketika zaman pemerintahan Pak Chung Hee. Didorong dengan penubuhan beberapa cebol yang amat berpengaruh dalam membina ekonomi negara. Korea Selatan telah mengalami peningkatan yang pesat dalam aktiviti OFDI sejak 1990. OFDI melebihi FDI inward buat kali pertama sejak tahun 1990 dan pada tahun berikutnya dia terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada peningkatan OFDI ini. Trend dapat dilihat dalam jumlah FDI outward Korea Selatan mengikut negara, rantau dan juga firma yang kita akan lihat sebentar lagi. Baik, untuk bahagian kedua kita akan melihat kepada trend outward FDI atau OFDI Korea Selatan. Trend OFDI Korea Selatan telah meningkat dari 1980-an dan berterusan sepanjang 1990-an sebelum menurun ketika krisis kewangan 1997. Krisis itu menyebabkan nilai won jatuh dengan mendadak dan menurunkan jumlah pelaburan firma Korea Selatan ke atas negara luar. Peningkatan berlaku semula pada tahun 2002 setelah ekonomi tempatan dan ekonomi Asia mula pulih semula, hasil daripada campur tangan kerajaan dan yang di mana mereka menyelamatkan beberapa firma serta bantuan daripada badan IMF untuk membaik pulihkan lagi ekonomi Korea Selatan. Dan OFDI meningkat sebanyak 100.4% secara tahunan kepada 18.46 bilion pada tahun 2006 buat Korea Selatan. Kita akan melihat trend OFDI Korea Selatan tetapi mengikut metrik negara atau rantau. Secara keseluruhannya, FDI outward Korea Selatan di semua rantau di dunia meningkat sejak tahun 2002. Rantau Asia menerima pelaburan OFDI tertinggi berjumlah 32.56 bilion US dollar pada 2006, diikuti dengan rantau Amerika Utara yang terdiri daripada Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebanyak 17.88 bilion US dollar dan juga di benua Eropah sebanyak 100.27 bilion US dollar pada 2006. Pelaburan OFDI Korea Selatan juga meningkat dalam pasaran dunia yang baru membangun seperti di rantau Timur Tengah, Afrika dan juga Amerika Latin. Seterusnya kita akan melihat kepada trend OFDI Korea Selatan tetapi kita akan fokus pada rantau Asia Tenggara sahaja atau ASEAN. Baik, kita akan lihat dalam rajah 3 ia menunjukkan trend OFDI firma Korea Selatan di Asia Tenggara.
Asia Tenggara merupakan sasaran utama bagi firma-firma Korea Selatan untuk melakukan pelaburan OFDI. Peningkatan berlaku sejak tahun 1988 dan berterusan sehingga tahun 1997 apabila berlaku krisis kewangan Asia seperti saya telah nyatakan sebentar tadi. Jumlah pelaburan kekal rendah sehingga tahun 2002 tetapi mengalami peningkatan mendadak sejak tahun 2004 apabila berlaku pertambahan pelaburan OFDI terutamanya di Vietnam, Indonesia, Malaysia dan juga di Singapura. Tetapi OFDI turun mendadak apabila berlaku krisis kewangan global yang melanda dunia pada tahun 2008. Setakat April 2010, Vietnam mewakili jumlah OFDI tertinggi buat Korea Selatan dengan hampir 2,500 projek berjumlah 21 bilion US dollar. Seterusnya kita akan melihat kepada trend OFDI Korea Selatan di Asia Tenggara, tetapi kita akan melihat dari metrik mengikut industri. Darjah 5 kita dapat lihat bahawa 46% daripada jumlah OFDI Korea Selatan di Asia Tenggara datang dari dalam sektor pembuatan. Dan sektor pembuatan ini terdiri daripada pembuatan dalam industri elektrik dan elektronik seperti pembuatan microchip, mesin basuh, telefon pintar dan sebagainya. Ia juga diikuti dengan perlombongan dalam kadar 14% daripada jumlah, dan perlombongan ini mewakili perlombongan berbagai jenis hasil seperti minyak, gas dan sebagainya. Dan ketiga yang tertinggi adalah harta tanah atau real estate sebanyak 9%, diikuti dengan wholesales and retail pada 6%, finance and insurance 5%, construction 5% dan lain-lain mewakili 15%. Pada rajah 6 pula kita dapat lihat OFDI Korea Selatan di Asia Tenggara, tetapi kita akan lihat dari segi negara yang menerima pelaburan yang paling tinggi. Dan negara yang menerima pelaburan OFDI Korea Selatan paling tinggi adalah Vietnam. Vietnam mewakili 28% daripada jumlah OFDI Korea Selatan di Asia Tenggara secara keseluruhan. Indonesia mewakili negara kedua terbesar OFDI Korea Selatan sebanyak 21%, diikuti dengan Singapura sebanyak 15% dan Malaysia sebanyak 13%. Dan kesemua data ini adalah pada tahun 2010. Untuk bahagian ketiga pembentangan saya ini, kita akan melihat kepada faktor yang mendorong kepada peningkatan outward FDI Korea Selatan. Faktor pertama adalah market seeking. Baik, sesebuah firma yang ingin meluaskan pasaran mereka ke tahap antarabangsa akan membuka pejabat operasi di sebuah negara luar. Ini membolehkan firma untuk mengurangkan kos operasi serta menyesuaikan produk mereka mengikut permintaan rakyat tempatan. Asia Tenggara merupakan sasaran banyak firma multinational corporation atau MNC atau chaebols lah basically dari Korea Selatan untuk meluaskan pasaran mereka. Contoh terbaik yang saya dapat berikan kepada anda adalah Samsung Electronics. Baik, Samsung mempunyai posisi yang kukuh di Asia Tenggara dan mereka mempunyai 7 pejabat operasi dan juga 7 kilang di beberapa negara Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan juga Vietnam. Tetapi ibu pejabat operasi rantau Asia Tenggara mereka terletak di Singapura. Samsung bermatlamat untuk menguatkan lagi pengaruh mereka di rantau di pasaran Asia Tenggara dan telah melibatkan diri dengan menembusi beberapa pasaran penting seperti dalam pasaran media digital, pembuatan skrin LCD, semiconductor untuk digunakan dalam telefon bimbit, komputer serta Internet of Things, perkakasan elektrik dan juga perkakasan komunikasi. Samsung merupakan pengeluar kedua terbesar dalam pasaran telefon pintar di Asia Tenggara pada pada suku tahun kedua 2020 yang mewakili 19.5% daripada jumlah pasaran telefon bimbit di Asia Tenggara, dan mereka sangat rapat di belakang syarikat Oppo daripada China yang mewakili 20% daripada
jumlah pasaran di Asia Tenggara. Mereka juga merupakan ketua pasaran atau market leader bagi pengeluaran TV LED di Asia Tenggara sejak 2009. Dan menurut sebuah survey yang dijalankan oleh Straits Times Singapore, mereka mendapati bahawa 87% daripada isi rumah di Singapura mempunyai sekurang-kurangnya satu perkakas ataupun gadget dari Samsung. Dan ini merupakan bukti bahawa betapa berkesannya penembusan Samsung dalam pasaran Asia Tenggara. Seterusnya kita akan melihat kepada faktor kedua, iaitu efficiency seeking. Sesebuah firma yang ingin melabur dalam tenaga buruh tempatan dalam pasaran luar dikatakan sebagai efficiency seeking. Perkara yang dilakukan oleh firma ini dijalankan untuk menjimatkan kos operasi dan dapat dilihat dalam beberapa industri yang intensif buruh, seperti dalam pembuatan elektronik dan elektrik serta pembuatan barangan IT. Firma Korea Selatan melakukan pelaburan efficiency seeking di Asia Tenggara untuk mengambil peluang kos buruh yang jauh lebih rendah berbanding di Korea Selatan. Contoh yang saya dapat berikan adalah syarikat pengeluar kain CA. Baik, CA ini merupakan pengeluar kain untuk syarikat pakaian terkemuka di dunia, seperti Levi's, Gap, Banana Republic dan lain-lain syarikat terkemuka. Syarikat CA mempunyai lebih 20 kilang operasi di seluruh dunia, termasuklah di rantau Asia Tenggara, lebih spesifik di Indonesia. Dan CA ini melabur di Indonesia akibat kos buruh yang rendah serta perolehan bahan mentah yang jauh lebih rendah berbanding di Korea Selatan. Dan pada masa kini mereka mempunyai 2 kilang pemprosesan utama di Jawa Barat dan mereka menggaji lebih kurang 10,000 pekerja tempatan di daerah tersebut. Faktor yang terakhir sekali adalah resources seeking. Korea Selatan, seperti yang kita tahu, merupakan negara yang tidak begitu kaya dengan sumber alam yang banyak dan dapat memenuhi permintaan pengeluaran industri di dalam serta di luar negara. Oleh itu, firma yang inginkan sumber bahan mentah yang banyak akan melabur ke negara yang dapat menawarkannya. Dan firma tersebut akan membuka kilang operasi di luar negara atau mengimport sumber tersebut masuk ke dalam kilang yang ada dalam negara Korea. Contoh yang saya dapat berikan adalah syarikat KNOC ataupun Korea National Oil Company serta SK Corp, kedua-duanya di negara Vietnam. Baik. KNOC serta SK Corp melabur ke Vietnam yang kaya dengan bahan mentah seperti minyak dan gas asli demi memenuhi permintaan tempatan di Vietnam, permintaan di rantau Asia Tenggara serta permintaan di negara asal mereka, iaitu di Korea Selatan. KNOC memulakan operasi pembinaan kilang pemprosesan minyak mereka di rantau Long Doi di Provinsi Vung Tau, Vietnam pada tahun 2006. SK Corp pula memberi 25% kawalan dalam projek perolehan minyak dan gas asli offshore pada tahun 2007 daripada sebuah syarikat minyak Vietnam. Dan syarikat Korea Selatan menempuh sejarah pada tahun 2009 apabila mereka menjadi syarikat minyak asing yang berjaya menjumpai kawasan minyak ataupun oil deposit area di tengah laut Vietnam, dan mereka merupakan syarikat asing pertama yang berbuat demikian. Bahagian keempat dalam pembentangan saya dan yang terakhir adalah kesan peningkatan OFDI Korea Selatan. Kesan pertama adalah ia menjimatkan kos operasi buat firma yang berkenaan. Firma Korea Selatan dapat menjimatkan kos operasi menerusi perolehan bahan mentah serta tenaga buruh dari negara yang sedang membangun. Kos
operasi secara relatifnya akan lebih rendah di negara-negara ini. Dan ini secara langsung dapat meningkatkan lagi keuntungan firma dan perolehan hasil daripada operasi mereka di Asia Tenggara dapat difokuskan kepada bahagian lain seperti di bahagian research and development. Sebab itulah syarikat seperti Samsung dapat mengeluarkan produk-produk yang sangat canggih dan setanding dengan pengeluaran yang ada seperti di Amerika Syarikat dan China dan sebagainya. Ini adalah kerana mereka sangat mementingkan pelaburan dalam R&D dan ini dapat dilakukan sekiranya mereka dapat mengurangkan kos operasi untuk menghasilkan produk tersebut. Aspek kedua adalah ia akan memajukan ekonomi negara lain. Dan ini merupakan satu fakta yang terbukti. Ekonomi negara yang sedang membangun, contohnya di Asia Tenggara seperti yang saya telah beritahu sebelum ni, ekonomi di negara Asia Tenggara ini menjadi lebih maju akibat pertambahan pelaburan OFDI dari negara-negara luar seperti Korea Selatan. Dan peningkatan pelaburan dari negara luar akan menambahkan kebolehsaingan ekonomi negara. Dan kesan ketiga adalah kesan negatif. Dua kesan sebelum ini adalah kesan positif, ini adalah kesan negatif. Dan kesan negatif adalah meningkatkan pengangguran di negara asal. Baik, syarikat yang memindahkan operasi mereka ke luar negara akan mendorong kepada peningkatan pengangguran dalam negara asal. Ini adalah kerana Korea Selatan mempunyai standard gaji yang lebih tinggi, cukai korporat lebih tinggi serta regulasi ketat mengenai hak seorang buruh seperti pengenaan gaji minimum yang jauh lebih ketat. Dan kesemua tiga faktor ini menyebabkan firma tempatan seperti Samsung, LG dan lain-lain firma memindahkan operasi pengeluaran mereka ke luar negara. Tenaga buruh tempatan dalam industri pembuatan di Korea Selatan sudah semestinya akan menerima kesan akibat pengurangan peluang kerja yang tidak lagi wujud akibat perpindahan pengeluaran operasi pembuatan operasi pembuatan yang dijalankan oleh syarikat di luar negara. Kesimpulannya, Korea Selatan menerusi firma MNC, Multinational Corporation ataupun Chaebols, telah giat melabur ke negara luar menerusi pelaburan OFDI ataupun Outward Foreign Direct Investment sejak tahun 1988. Kemajuan ekonomi pada dekad terawal menyebabkan firma tempatan ingin meluaskan lagi capaian pasaran mereka ke pasaran-pasaran luar. Jumlah OFDI terus mengalami peningkatan secara relatif atas beberapa sebab. Ini adalah kerana lebih banyak firma atau chaebols ingin menjimatkan kos operasi mereka dengan melokalisasikan ataupun menyesuaikan produk mereka mengikut standard tempatan. OFDI secara umumnya memberikan banyak manfaat buat firma dan negara luar. Hubungan saling menguntungkan ini ataupun win-win situation ini dijangka akan menyebabkan pelaburan OFDI terutamanya di negara-negara membangun seperti di Asia Tenggara akan terus meningkat pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.